Okey, kelas, cikgu nak ajar tajuk yang baru, kaedah pengiraan belanja susut nilai. Okey, yang soalan tentang kaedah pengiraan susut nilai ialah satu soalan yang sangat-sangat popular ya. Tiap-tiap tahun mesti keluar. Okey, walaupun dia tak keluar sebagai satu soalan yang spesifik, satu soalan, tetapi cara pengiraan susut nilai selalu wujud dalam tajuk-tajuk lain, seperti rekod tak lengkap, pembetulan kesilapan, jurnal pelarasan. Jadi ini satu tajuk yang sangat penting. Okay. So soalan juga selalu tanya, kenapa perlu kita kira susut nilai? Okay. Yang ni ada 5 sebab dia, 5 tujuan perlu kita kira susut nilai. Okay. Yang ini cikgu pun pernah terang dalam kelas, sekarang macam ulang kaji lah. Okay. So satu sebab yang utama kenapa perlu kita kira susut nilai, kerana kita perlu mematuhi prinsip permadanan. Okay. Jadi anda sudah belajar prinsip permadanan, erti dia belanja yang terlibat perlu dipadankan dengan hasil. Kita guna aset tetap. Jadi bila kita kira belanja susut nilai, actually dia adalah refer kepada aset tetap. Jadi bila kita guna aset tetap tu, contoh dia kenderaan, kita guna kenderaan ini untuk mendapat hasil. Contoh dia anda guna kenderaan itu untuk menghantar barang kepada customer. Jadi you make use of that kenderaan to get profit, right? Jadi dia adalah jadi bila kenderaan itu usang ataupun kita perlu money to keep the maintain the vehicle, semua melibatkan belanja. So semua ini merupakan belanja yang terlibat. Akibat daripada penggunaan aset tu, kita perlu rekod sebagai belanja dan dipadankan dengan hasil yang kita perolehi daripada aset ni. So kita mematuhi prinsip pemadanan dengan mengira susut nilai. So sebab yang kedua pula, aset tetap dia boleh jadi usang. Like kenderaan you selalu guna, kelak when you selalu guna dia jadi usang, jadi kita perlu kira susut nilai dia. Susut nilai erti dia nilai kenderaan sudah jatuh. Faktor yang ketiga, faktor keusangan, bukan sebab dia betul-betul dia sudah usang, tetapi mungkin kerana perubahan teknologi dia diconsider that asset sudah old fashion. Contoh dia komputer. Komputer dia selalu ada model yang baru. Jadi yang lama walaupun masih boleh pakai, tetapi nilai dia akan jatuh kerana perubahan teknologi. Dan sebab yang keempat pula, kita perlu kira susut nilai. Catatan peregu, debit belanja susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. So kita wujudkan susut nilai terkumpul sebelah kredit. Cikgu pernah explain susut nilai terkumpul actually dia merupakan wang yang kita simpan. Okay. So bila kita debit belanja, dan belanja ini akan dihantar ke untung rugi kan, dia akan tolak dengan untung kasar. Jadi sebahagian untung sudah disimpan dalam susut nilai terkumpul. So when sebahagian bila kita kira belanja susut nilai, so sebahagian untung bersih syarikat sudah disimpan atau diketepikan, so that bila aset tetap yang itu sudah usang, okay, we got the money, okay, to ganti yang baru. So peruntukan susut nilai seperti satu tabung, they keep the money every year. Okay. Then sebab yang kelima pula, susut nilai terkumpul ni perlu dibuat, okay, supaya aset ni boleh ditunjuk mengikut nilai buku, iaitu kos tolak susut nilai terkumpul di dalam PKK ataupun di dalam kunci kira-kira. So we are showing the real amount, real jumlah of the asset. Okay. Kalau tak ada susut nilai terkumpul, kita akan tunjuk kos, erti dia tak betul lah. Okay. Kerana aset ni sudah jatuh nilai. So we have to show the nilai buku, bukannya nilai kos. Jadi itulah kegunaannya, tujuan kenapa perlu kira susut nilai.
Keseluruhan dia ada 6 kaedah untuk mengira belanja susut nilai. Ya, ini ialah 6 kaedah. So, garis lurus atau some of the old books they call it ansuran tetap. Yang dan bagi berkurangan, 2 ini merupakan kaedah yang anda sudah belajar. Okey, ini yang baru. Okey, kaedah bagi berkurangan berganda is the same like bagi berkurangan, but this berganda mean kalau ini 20%, ini menjadi 40%. Dia berganda. Is method formula same, cuma peratus dia adalah double from this. Okay. Then kaedah yang keempat, jumlah angka tahun. Nanti cikgu akan tunjuk. Okay. Kaedah yang kelima, kaedah unit pengeluaran ataupun saldo book, they call it unit activity. Dan kaedah penilai semula. Okay, yang ini pun cikgu sudah terangkan masa dalam kelas. Sekarang kita pergi kepada kaedah yang pertama. Cikgu akan explain every kaedah dengan lebih lanjut. So, kaedah garis lurus, ini pun cikgu pernah terangkan sebagai ulang kaji saja. Andaian kaedah garis lurus ialah corak hasil yang diperolehi ataupun manfaat ekonomi yang kita dapat, okay, adalah sama untuk setiap tempoh penggunaan aset itu. Contoh dia, like bangunan atau pejabat, you sewakan, every month you get 10,000. So every month 10,000, 10,000, 10,000. Next year pun 10,000, 10,000, 10,000. Usually we sign a contract for 2 years. So dia mempunyai corak, the manfaat hasil yang didapat daripada guna aset ni adalah tetap setiap tempoh. Jadi oleh itu amount belanja susut nilai juga haruslah menjadi sama dalam setiap tempoh. Kerana andaian ni, jadi belanja susut nilai adalah sama for that asset every year. Okay, kerana ada yang andaian macam tu. So contoh aset tetap dia biasanya ialah bangunan ataupun premis, pejabat, kedai. Okay. Ada 2 formula yang diguna untuk kaedah ni. Jadi kaedah pertama, formula pertama, kos tolak nilai sisa dan darab dengan peratus kalau diberi dalam soalan. Okay. Dan kalau soalan tak bagi peratus, kadang-kadang soalan dia bagi nilai sisa usia guna. Kalau macam tu, you have to use the second formula. Kos tolak nilai sisa juga beri nama nilai scrap, same. Dan bahagi dengan usia guna. So di sini cikgu tunjukkan contoh. So kalau katakan kos bangunan ialah 800,000, anggaran usia guna 30 tahun, kan bangunan akan pusang. Old building, tingkat merosak, pun bocor. So let's say can be used for 30 years. After 30 years pun sudah jadi bangunan buruk. So nilai sisa dianggarkan 50,000. So tu kira jawapan akannya adalah belanja susut nilai setahun. So susut nilai setahun ialah kos tolak nilai sisa bahagi usia guna. So every year belanja susut nilai yang you perlu hantar ke akaun kerugi ialah 25,000. So catatan bergu ada sudah belajar, debit belanja susut nilai, kredit susut nilai terkumpul 25,000. Okey, sekarang cikgu nak ajar kaedah yang kedua pula, ialah kaedah bagi berkurangan. Okey, again kaedah ni anda sudah biasa, cikgu terang secara ringkas saja. Apabila aset tetap tu memberi manfaat ekonomi adalah tinggi pada awal tahun, lepas tu semakin menurun pada akhir penggunaannya. Dan first year sangat cekap, lepas tu semakin kurang cekap. Jadi kalau aset tetap mempunyai sifat sebegini, kita boleh gunalah kaedah bagi berkurangan. Okay. Contoh dia seperti mesin, kenderaan, peralatan, komputer. Okay. Semakin lama dia semakin usang, jadi dia kurang cekap. Jadi belanja susun nilai tinggi, lepas tu semakin menurun.
Okey. Jadi formula dia ialah kos tolak susun nilai terkumpul darab dengan peratus ataupun kos tolak susun nilai terkumpul kan erti dia nilai buku. So nilai buku darab dengan peratus. Okey, kadang-kadang soalan lebih susah, dia tak bagi peratus yang ni. Jadi anda kena guna formula untuk mengira. Okey, kalau kadar tidak diberi dalam soalan ya. Jadi you kena guna formula ni untuk mencari kadar dia, ya, peratus ni. Jadi formula dia ialah 1 over usia guna, lepas tu you akan dapat perpuluhan kan, dan you darab dengan 100%. Dia akan tukar menjadi percentage. So itulah contoh dia. Katakan kenderaan ialah kos dia 70,000, dia boleh guna selama 5 tahun. Okay. So kita guna formula ni untuk mencari kadar. So kita masukkan 1 over usia tahun. Ni ikut soalan lah, kalau 5 tahun, 5 tahun. Kalau soalan kata boleh guna 7 tahun, you pun 1 over 7. Okay. Lepas tu darab dengan 100%. So the answer 0.2 dan you darab 100, you will get 20%. So once you get the kadar, you bolehlah guna formula yang ini. Masukkan 20% ke sini. Then you boleh carilah dapat jawapan belanja susun nilai untuk setahun. Okay. Jadi kalau soalan dia kata dia cuma guna setengah tahun, then you kena darablah 6/12. Okay, di sini cikgu semua tunjuk jawapan ialah setahun. Then satu kaedah lagi satu, kita panggil kaedah bagi berkurangan berganda. As I said tadi, kalau bagi berkurangan ialah 20% kadar dia. Kalau dia berganda means dia darab 2, dia double. So formula dia ialah 1 over usia guna darab dengan 2 kali. So kalau tadi ialah 20%, so now become darab 2 kali become 40%. Jadi formula mencari belanja susun nilai is still the same seperti kaedah bagi berkurangan tadi cikgu tunjuk, iaitu nilai buku darab percentage. Kita guna formula ini hanya untuk mencari percentage saja. Kalau mencari belanja susun nilai, kena guna formula yang ni, nilai buku darab percentage. Okay, seterusnya ialah kaedah jumlah angka tahun. Okay, kaedah ini juga sesuai untuk aset tetap yang cekap. Lepas tu semakin usang semakin kurang cekap. Jadi belanja susun nilai juga mengikut corak dia seperti bagi berkurangan, iaitu belanja susun nilai adalah tinggi pada awal tahun dan semakin kurang, semakin menurun pada akhir tahun-tahun yang berikutnya. Okay, so formula kaedah jumlah angka tahun ni, formula dia untuk mengira belanja susun nilai setahun. Jadi sama juga, dia perlu tolak nilai sisa dulu, kos dia. Lepas tu darab dengan pecahan jumlah angka tahun. Pecahan seperti 1 over 10, 2 over 10, that is pecahan. Okay. Then once you get the pecahan jumlah angka tahun. Angka tahun seperti tadi juga katakan 15. So kalau pecahan dia 1, so 1 over 15 macam tu. So sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak kira pecahan jumlah angka tahun tu. Okay. So first you must kira jumlah angka tahun dulu. That's why dia diberi nama kaedah jumlah angka tahun. Dia kira guna jumlah angka tahun untuk mengira belanja susun nilai. So now we see how to get mengira jumlah angka tahun. You must kirakan jumlah angka tahun baru boleh dapat pecahan. Okay, so now we kira, ada formula dia. Formula ini ialah N, lepas tu kurungan N plus 1 over 2. So N ini refer to usia guna. So contoh soalan di sini. So how to find the jumlah angka tahun. So kalau katakan aset ni ialah peralatan, so katakan kos dia 60,000 dan nilai sisa ialah 3,000. So usia guna ialah 5 tahun. So bila kita nak cari jumlah angka tahun, kita hanya tengok usia guna dulu. Okay. Dua maklumat ni ialah hanya kita guna bila kita kira belanja susun nilai.
Tetapi kita tak boleh kira belanja susut nilai kalau kita tak kira jumlah angka tahun dulu. Kerana belanja susut nilai ialah ini, diberi dalam soalan dan darab pecahan jumlah angka tahun. So you must find this one first. Now we use the usia guna, maklumat usia guna untuk mencari jumlah angka tahun. So ada ini ialah formula dia. Ada dua cara untuk mengira jumlah angka tahun. So satu ialah cara yang biasa, cara campur saja setiap usia guna. Katakan tadi contoh soalan dia boleh guna 5 tahun kan. So dia pun tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia kata 6 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia kata 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu. So di sini contoh ialah 5 tahun. So you just need to list out 1, 2, 3, 4, 5 sajalah. Then you campurkan setiap 1 campur 2, campur 3, campur 4, campur 5. Each one you just total up. So 1 campur 2, campur ni, campur ni, campur ni, total dia 15 tahun. So ini ialah jumlah angka tahun. So kalau you tak nak guna cara ni, ada satu cara yang lebih cepat, guna formula. Seperti tadi cikgu tunjuk, formula ialah N, dan buka kurungan N plus 1 over 2. So di sini N ialah usia guna. So usia guna ialah 5 tahun kan. So 5, dan di dalam kurungan N 5 plus 1. Yang itu sudah tetap pada kita. So we just masukkan saja usia tahun ke dalam. So 5 darab 5, 25, dan 5 darab 1, 5. So 30 over 2, jawapan masih 15 tahun. Sama. Dua cara pun boleh pakai. Either one. Cikgu sambung. Tadi cikgu kata kaedah jumlah jangka tahun, kita perlu kirakan guna formula kira jumlah angka tahun dulu. Jadi tadi contoh cikgu kata usia guna ialah 5 tahun. So bila kita guna formula, kita dapat jawapan jumlah angka tahun ialah 15 tahun. Untuk mengira belanja susun nilai, kita guna formula kos tolak usia kos tolak nilai sisa, lepas tu darab dengan pecahan jumlah angka tahun. So once you get the jumlah angka tahun, kita boleh tetapkan pecahan dia. Inilah dia. Kalau dia 5 tahun, kita mula dari 5 per 15. So yang ini ialah jumlah angka tahun. Kita dapat dari jawapan kiraan formula tadi. So you just put here. Lepas tu untuk tahun pertama, kerana ini ialah 5 tahun, so mula dengan 5 lah. Kalau dia adalah 6 tahun, mula dengan 6. Macam tu. Then you tengok, first year will be 5 over 15. Then second year, 4 over 15. Dia semakin kurang. So third year, 3 over 15. Fourth year tahun keempat, 2, 15. Then last year kan dia boleh guna selama 5 tahun kan. Jadi ialah 1 over 15. Lepas tu sudah tak adalah belanja susun nilai. So ini lengkap untuk sepanjang usia guna penggunaan aset tu. You dapati bahawa first year adalah 5 dan 4, 3. So erti dia belanja susun nilai untuk tahun ni adalah lebih tinggi dan semakin kurang untuk tahun yang berikutnya. Mesti mula dengan yang lebih tinggi dulu, baru jawapan adalah lebih tinggi ya. So kita cuba kira belanja susun nilai untuk tahun pertama. So ingat selalu when you use the formula, jawapan ialah belanja untuk setahun. Kalau dia guna hanya 3 bulan, kena darab 3 over 12. Macam tu. So katakan ni dia diguna sudah penuh setahun. So we use the formula kos tolak nilai sisa, lepas tu darab dengan pecahan jumlah angka tahun. So seperti cikgu kata, first year kan lebih tinggi, jadi dia mesti mula dengan usia guna 5 kan, so mula dengan 5. So you dapat jawapan 19,000 belanja susut nilai setahun.
So kalau nak rekod dalam buku, debit belanja susun nilai dan kredit susun nilai terkumpul. Okay, so this for the first year. Then second year kita akan first year kan 5, so second year 4/15. Okay, pecahan dia sudah turun Okay, so masih sama, kos tolak nilai sisa, then you will get the answer 15,200. So seterusnya semakin kurang lah. So kalau second year 4/15, so third year 3/15, dan second year 2/15 begitu. You akan dapati dia semakin kurang. Okay, kaedah dia. Nilai dia semakin kurang, belanja susun nilai dia. Okay. Sekarang kita tengok pula kaedah yang kelima, kaedah unit pengeluaran atau unit aktiviti. So kaedah ini dia mengira belanja susun nilai berdasarkan unit pengeluaran atau unit aktiviti yang boleh dikeluarkan atau diproses oleh aset tetap yang berkenaan, okay, dalam sesuatu tempoh rekaman. So kerana kita ukur belanja susun nilai berdasarkan berapa dia dapat keluar oleh aset tu, jadi kita panggil kaedah unit aktiviti ataupun kaedah unit pengeluaran. So kaedah yang ini sesuailah untuk mesin, okay, peralatan yang dikilang, ataupun untuk syarikat pengangkutan yang guna kenderaan seperti bas. Okay, so bas kita boleh kira susun nilai dia mengikut berapa dia sudah jalan, berapa kilometer setahun. Adakah satu tahun dia sudah jalan 5,000 kilometer. So from how many kilometer kita dapat kirakan susun nilai dia. So ini dah dia contoh unit keluaran atau unit aktiviti yang boleh kita ukur daripada sesuatu aset. Kalau dia kenderaan, kita boleh ukurlah berapa kilometer dia sudah jalan dalam setahun. Okay, from here, semakin banyak kilometer, semakin tinggilah belanja susun nilai dia. Okay, ataupun untuk aset seperti mesin, peralatan, kita boleh ukur berapa yang dia dikeluarkan mengikut jam mesin, operasi mesin itu. So dia dalam tahun ni dia sudah guna sebanyak 800 jam. Jadi berapakah belanja susun nilai untuk 800 jam itu? Okay. Ataupun kita tak ikut jam mesin, kita boleh tengok berapa yang dia keluar, unit keluaran mesin itu. Contoh dia dalam setahun dia boleh keluar 2,000 keping biskut. Okay, 10,000 keping roti macam tu. Ataupun kalau mesin tu diguna untuk mengeluar pau, dia boleh keluar, contoh dia 10,000 pau setahun. Okay, jadi kalau dia keluar 10,000 pau, berapakah belanja susun nilai? Kalau dia keluar 8,000 pau, berapa susun nilai? Jadi kita ikut berapa keluaran barang yang boleh dikeluarkan oleh alat aset itu. Okay, atau berapa kotak. Okay, so inilah dia. That's why kita panggil dia kaedah unit pengeluaran atau unit aktiviti. We look at the activity yang dihasilkan oleh aset. Okay, so inilah dia contoh soalan. Katakan mesin yang ni mesin di dalam kilang ialah 70,000, nilai sisa 5,000, usia guna anggaran dia 5 tahun. Jadi soalan ni dia tak guna kaedah lain untuk kira susun nilai, dia nak guna kaedah jumlah, dia nak guna kaedah aktiviti. Okay, kaedah unit pengeluaran atau kaedah unit aktiviti. So soalan akan bagi kita anggaran jam beroperasi. Okay, katakan this machine can use for 5 years. So anggaran dalam sepanjang 5 tahun ini dia boleh guna sebanyak 10,000 jam. Okay, maximum you can use for that machine is 10,000 jam. Lepas tu mesin itu sudah usang, tak boleh guna lagi. So for that 5 years, total 5 years you can use total 10,000 jam. So katakan pada tahun pertama mesin itu sudah diguna dan dari awal tahun sampai akhir tahun sudah beroperasi, sudah diguna sebanyak 2,500 jam. Okay, tahun kedua dia sudah diguna
untuk menghasilkan keluaran sudah diguna sebanyak 2000 jam. Okay. Jadi soalan minta kita kira belanja susun nilai mengikut kaedah unit keluaran dia, kaedah unit pengeluaran, berapakah belanja susun nilai yang perlu kita hantar ke akaun kerugi untuk mesin itu tahun pertama dan kedua. Okay. Ini ialah jawapan dia. Jadi belanja susun nilai untuk tahun pertama. Ini ialah kaedah unit keluaran. So kita kena tengok berapa dia keluarkan. So ada dua cara. Ini cara pertama. Kita kira berapa mesin itu dapat keluar dalam 1 jam. Okay. Jika di sini soalan dia bagi dalam jam kan. Kalau soalan dia bagi dalam unit keluaran, kita akan tengok berapakah unit keluaran dia dapat keluarkan, okay, oleh mesin itu, okay, seunit keluaran berapa, okay. Jadi tetapi soalan ni ialah ikut jam. Jadi cikgu bagi contoh jam, kira kadar sejam mesin, kan dia kata mesin itu diberi 70,000 ringgit kan, dan tolak nilai sisa, so this will be the cost. Arti dia 65,000, okay. Out of 65,000, dia you can use for 10,000 jam for 5 years. Mesti tolak nilai sisa, itu formula dia. So 65,000 you can use for 10,000 jam. So arti dia bila mesin itu jalan 1 jam, arti dia susut nilai dia ialah 6.50 jam. Okay. Boleh follow Kita bahagi saja. 65,000 actually for 10,000 jam. So erti dia 1 jam is RM6.50. Okay. So for tahun pertama mesin itu sudah berjalan sebanyak 2,500 jam. So erti dia 1 jam 6.5. So kita darab sajalah. Berapa dia sudah jalan for that year, 2,500 jam, dan 1 jam RM6.50. So kita darab, so that is the total belanja susun nilai for that first year, 16,250. Katakan untuk tahun kedua, soalan kata 2,000 jam kan. So ini sama, you no need change because it fixed already. Every jam 650. So you just need to change this one. Okay, tahun kedua kan 2,000 jam. So, you tukar ini menjadi 2,000. So, tahun kedua susut nilai ialah 2,000 darab 6.5 lah. Okay, you will get the answer. Okay, kata tahun ketiga dia beroperasi 1,000 jam. So, 1,000 darab 6.5. Okay, you will get the belanja susun nilai untuk tahun ketiga. Okay, seterusnya macam itu. So, ini ialah cara pertama. Kita kirakan 1 jam berapa dulu. Okay. Dan ada cara kedua yang ni cikgu rasa lebih senang, cikgu selalu guna ini, lebih singkat kiraan dia. So, inilah kos tolak nilai sisa. Dan kita tahu this 65,000 is for 10,000 jam kan. So, berapakah kalau dia beroperasi 2,500 jam. So, I put it on top. So, I just need to change this figure sahaja. Okay, this one the same. So, in this one for this one, so berapa yang ni? So, I guna formula ni, then I will get the answer the same like cara pertama, 16,250. Belanja susun nilai untuk tahun itu. Okay. Katakan untuk tahun kedua ialah 2,000 jam. So, I just change yang ni menjadi 2,000 sajalah. So, ini masih sama. Okay. So, ini saja tukar 2,000. So, you will get the answer. Kalau tahun ketiga dia guna 1,000 jam. So, ini tukar menjadi 1,000. Okay, then darab, then you will get the answer. So, I just need to change this one. Okay. So, satu perkara yang you perlu ingat untuk kaedah ini, dia tak perlu darab dengan berapa bulan. Untuk kaedah yang you sudah belajar, kaedah garis lurus, kaedah bagi berkurangan, kaedah jumlah angka tahun, all this perlu darab dengan berapa bulan. 3 bulan ke 4 bulan ke 9 bulan. Tetapi yang ni tak perlu langsung. Kerana
kita ikut berapa dia keluar. Okay? Jadi kita tak tengok berapa bulan dia sudah guna. Tak kisah berapa bulan dia guna, yang penting berapa dia keluar untuk that year. Okay? Mungkin dia hanya guna 6 bulan, tetapi dia keluar 1,000. Kita tak kisah berapa bulan dia untuk keluar 1,000 tu. We are more important, yang lebih penting kita tengok berapa dia keluar saja. Kita tak tengok bulan. Okay? Jadi tak perlu darab dengan bulan untuk kaedah ini. Okey, sekarang sudah sampai kepada kaedah yang paling akhir, kaedah penilaian semula. Ini pun cikgu pernah terangkan dalam kelas. So, erti dia biasa ini ialah untuk aset yang kecil-kecilan seperti skru, spana, klip-klip, benda yang kecil-kecil tapi boleh tahan lama. Then, dia susah nak kira dengan satu persatu. Biasanya kita kira sebagai satu longgok. Okay? Jadi, aset yang sebegini kita anggarkan nilai semula saja. Okay? Ini aset ini disusun nilai berdasarkan nilai semasa dia. Kita akan nilai semula pada akhir tempoh. Okay? Aset dinilai semula pada akhir tempoh dan kita kira dengan membandingkan, belajar susun nilai dikira dengan membandingkan pagi akhir ni dengan pagi awal dia. Okay, contoh aset yang selalu digunakan sebagai seperti alatan kecil. Kita tengok soalan dia. Contoh, katakan pada awal tahun alatan kecil ada 3,000. So, dan pada akhir tahun kita akan nilai semula berapa alatan yang kita ada secara anggaran SSA or small thing. So, kita anggarkan saja yang masih ada ialah 2,500. Yang lain sudah diguna ataupun sudah hilang. So, we can anggarkan is about 2005. Jadi belanja susun nilai untuk tahun ini ialah kita bandingkan yang akhir dengan yang awal. Sudah kurang 500. Jadi inilah belanja susun nilai untuk tahun ini. Okay. Jadi ini satu perkara yang perlu ambil perhatian untuk kaedah penilaian semula. Tidak perlu buka susun nilai terkumpul. Because alatan kecil ni betul-betul sudah hilang, sudah diguna, jadi kita terus kredit aset itu. Catatan bergu ialah debit belanja susun nilai alatan kecil dan kita terus kredit alatan kecil. Okay, dia tak ada susun nilai terkumpul. Jadi nanti dalam PKK terus catat pagi akhir dia sahaja. Okay. Okay, cikgu sudah ajar sebanyak 6 kaedah. Jadi inilah kesimpulan yang boleh kita rumuskan. Ini 6 kaedah. Jadi setiap kaedah banyak perlu guna tolak nilai sisa. Garis lurus perlu. Tetapi bagi berkurangan, kaedah bagi berkurangan berganda tak boleh tolak nilai sisa. Formula dia tak perlu tolak nilai sisa. Begitu juga dengan penilaian semula. Jadi tetapi yang lain perlu. Dan kita kena tengok darab dengan bulan. 3 bulan ke 9 bulan. Kalau dia hanya beli pada akhir tahun, mungkin dia hanya guna 2 bulan dan darab 2 bulan. Ini kaedah garis lurus perlu. Ini perlu. Tetapi untuk kaedah unit pengeluaran tak perlu. Okay. Dan perlu buka susun nilai terkumpul. Semua kaedah ni perlu. Tetapi penilaian semula tak perlu. SSC ini untuk alatan kecil terus kita anggap dia sudah hilang, sudah diguna. Jadi terus kredit aset tak perlu susun nilai terkumpul. Dan perlu ikut ukuran, kita kira belanja susun nilai ikut berapa dia keluar. Okey, yang lain tak ada. Ini ialah untuk kaedah unit pengeluaran sahaja. Okay. Dan bandingkan pagi dengan pagi akhir, yang lain tak ada. Ini hanya diguna untuk penilaian, kaedah penilaian semula.